Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Mastura dan rakan sekalian. Kami dari kumpulan 9 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Razalilia binti Mak Zaki, Nur Syafiqah binti Azman dan Muhammad Azwan bin Abdul Kahar. Topik pembekalan kami pada hari ini adalah pembelajaran dan teknologi pendidikan. Dalam pembelajaran dan teknologi pendidikan, apa yang kita perlu tahu? Yang pertama adalah mengenai konsep, iaitu konsep teknologi, konsep pendidikan dan konsep teknologi pendidikan. Yang kedua adalah prinsip teknologi pendidikan. Yang ketiga, domain teknologi pendidikan. Keempat, kepentingan teknologi pendidikan. Dan yang kelima, peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Adakah anda semua tahu apa itu teknologi, apa itu pendidikan dan apa itu teknologi pendidikan? Konsep teknologi. Konsep teknologi ialah teknologi boleh dijelaskan sebagai aplikasi pengetahuan sains dan mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan penggunaan alat, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Istilah teknologi ini selalunya berkait rapat dengan rekaan dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti tayar masih menunjukkan teknologi. Maksud yang kedua digunakan dalam bidang ekonomi, yang mana teknologi dilihat sebagai tahap pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi menghasilkan produk yang dikehendaki. Oleh itu, teknologi akan berubah apabila pengetahuan teknikal kita berubah. Takrifan teknologi yang digunapakai di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Istilah teknologi juga berasal daripada perkataan Yunani, iaitu teach, yang membawa maksud kemahiran. Dari perkataan Latin iaitu technos dan logos. Technos ialah teknik, cara dan kaedah. Logos pula kaji, belajar dan study, mengkaji, mempelajari teknik dan cara. Atau teknologi bukan sekadar alat yang dicipta tetapi turut melibatkan kaedah, cara, idea untuk menghasilkan sesuatu. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat pula, konsep teknologi ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Teknologi juga adalah kaedah untuk proses menangani sesuatu masalah teknikal. Menurut Henrik Mollenda dan Mussel 1993, teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia turut merangkumi proses dan idea. Dan menurut A.B. Rahim Slamet 1992, teknologi ialah aplikasi atau pemindahan kreatif sains kepada keperluan industri atau apa-apa keperluan teknikal yang lain. Konsep pendidikan pula ialah perihal yang berkaitan dengan menjaga, melatih dan mendidik ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan pendidikan akan wujud dengan wujudnya manusia. Setiap individu sejak lahir hingga ke akhir hayatnya mengalami atau melalui proses pendidikan, sama ada disedari atau tidak disedari. Pendidikan yang diterima mungkin secara langsung atau secara tidak langsung, secara formal atau tidak formal. Menurut Mak Sun Sang dan
Lingshot 1998, pendidikan sesuatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman mereka. Konsep teknologi pendidikan pula ialah satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta bentuk, nilai dan mengurus penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamatkan terkawal. Teknologi pembelajaran juga adalah gabungan antara manusia, idea, alat-alat dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan. Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran. Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran. Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis kemudahan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, teknologi, sumber bahan, kaedah dan tata cara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menurut Derek Rauntin 1974 mengatakan satu perkataan yang sistematik dan amat sesuai dan boleh diterima bagi proses penyelesaian satu-satu masalah pengajaran dan pembelajaran. Satu kemahiran pendidikan yang melibatkan perkakasan, perisian dan kaedah penyampaian. Prinsip teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai bahan bantu mengajar dan bukan bahan pengajaran. Kementerian Pendidikan Malaysia ada memberi garis panduan prinsip teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara prinsip yang dinyatakan termasuklah penggunaan teknologi dalam mengajar dan pembelajaran hanya merupakan sebagai bahan pembantu kepada guru untuk mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran. Teknologi pendidikan digunakan untuk membantu guru mengajar dan membantu murid belajar sesuatu kandungan mata pelajaran dan dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah bersesuaian dengan topik dan objektif PDP, saiz kelas dan keadaan fizikal tempat mengajar. Ia mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran dalam peringkat perkembangan pelajaran iaitu sama ada pengenalan topik, perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep hingga ke penutup dan kesimpulan topik pelajaran, penilaian kefahaman terhadap topik. Teknologi ini digunakan mengikut masa yang sesuai iaitu masa yang dapat merangsang pembelajaran. Seterusnya, prinsip teknologi pendidikan ialah digunakan mengikut peringkat perkembangan PDP. Penggunaan mesti dirancang dalam 3 peringkat iaitu sebelum, semasa dan selepas. Pertama, sebelum kegunaan iaitu merancang masa dan cara bagaimana mengkaitkan dengan topik pengajaran. Seterusnya adalah selepas, iaitu selepas kegunaan merancang, ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu pembelajaran. Akhir sekali adalah selepas kegunaan iaitu merancang aktiviti selanjutnya seperti soalan-soalan, kesimpulan dan penilaian. Ia mesti dipilih berdasarkan kesesuaiannya dari segi topik dan objektif pelajaran. Latar belakang pelajar,
saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah. Seterusnya adalah tidak mengganggu PDP pelajar. Tujuan teknologi ini ialah digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran dan bukan untuk hiburan atau untuk menunjuk-nunjuk kebolehan guru menggunakan teknologi pendidikan. Ia juga bukan untuk membuang masa murid sementara menunggu waktu pembelajaran sudah tamat. Akhir sekali adalah boleh dipamerkan sebagai rujukan mengikut kesesuaian. Teknologi ini digunakan dengan merujuk kepadanya dan bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk sahaja. Selepas digunakan, tanggalkan atau ubah supaya tidak mengganggu pelajar belajar seterusnya. Setelah tamat sesi pengajaran, pamerkan untuk rujukan kelas di papan buletin kelas. Saya adalah Muhammad Azwan, akan menyambung bertangan daripada rakan saya. Jadi saya masuk kepada tajuk domain-domain teknologi pendidikan. Tajuk ni dia mempunyai 5 bahagian, iaitu reka bentuk, yang kedua adalah pembangunan, yang ketiga adalah penggunaan, keempat adalah pengurusan dan akhir sekali adalah penilaian. Sekarang kita pergi kepada domain yang pertama, iaitu domain reka bentuk. Terlebih dahulu kita tengok kepada konsepnya terlebih dahulu, iaitu satu proses sistematik untuk merancang dan menentukan ciri-ciri serta keperluan dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Sekarang kita masuk kepada slide yang ketiga, tapi merupakan tajuk kepada domain reka bentuk jugalah. Jadi domain reka bentuk ni dia terpecah kepada 4 bahagian kecil, iaitu sistem pengajaran, yang kedua adalah message, yang ketiga adalah strategi pengajaran dan keempat adalah ciri-ciri murid. Jadi sekarang saya akan menerangkan keempat-empat bahagian ni lah. Jadi sistem pengajaran ni seperti kita menganalisis, membina, melaksanakan dan membuat penilaian. Okay. Yang kedua adalah message. Message ni cara pendidik tu menarik perhatian murid dalam PDP melalui message berbentuk audiovisual. Okay. Yang ketiga adalah strategi pengajaran. Strategi pengajaran ini dilakukan oleh pendidik ni sebelum PDP. Maknanya dia merancang suatu perkara tu sebelum PDP. Yang keempat adalah ciri-ciri murid. Ciri-ciri murid ni yang menentukan kebolehan atau kemahiran pengetahuan sedia ada murid sebelum merancang PDP. Di slide yang keempat adalah domain pembangunan. Jadi, dia tengok kepada konsepnya terlebih dahulu. Konsep domain pembangunan ni merupakan satu proses pembinaan produk atau bahan hasil terjemah spesifikasi reka bentuk. Di slide seterusnya ni kita lihat pecahan kepada domain pembangunan. Jadi domain pembangunan ni terpecah ataupun terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah teknologi cetak, yang kedua adalah teknologi bahan pada dengar, yang ketiga adalah teknologi berasaskan komputer dan akhir sekali adalah teknologi bersepadu. Jadi kita tengok kepada teknologi cetak terlebih dahulu, iaitu cara membina bahan PDP seperti buku dan visual, statistik seperti cetakan mekanikal dan fotografi. Yang kedua adalah teknologi bahan pada dengar. Okey, teknologi bahan pada dengar ni merupakan contohnya adalah televisyen, pembinaan slide, filem, transpirasi dan pita video. Yang ketiga adalah teknologi berasaskan komputer. Jadi teknologi berasaskan komputer ni merupakan pembinaan perisian komputer yang mana maklumat disimpan dalam bentuk digital, bukan bentuk cetak lah. Jadi yang akhir sekali adalah teknologi bersepadu. Teknologi bersepadu ni ia adalah bahan untuk menggabungkan semua media seperti teks, visual, audio dan animasi. Sekarang kita tengok kepada domain penggunaan. Domain penggunaan ni merupakan pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran sumber PDP dan sekitaran pembelajaran. Jadi domain penggunaan ni dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah media dan proses, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah pelaksanaan dan akhir sekali adalah institusionalisasi. Jadi yang pertama tadi adalah media dan proses. Ia merupakan penggunaan bahan secara bermakna dan sistematik. Yang kedua tadi sebut adalah inovasi. Inovasi itu merupakan proses yang dilakukan untuk menerima suatu perubahan dan pembaruan. Dan pelaksanaan pula adalah proses penggunaan bahan pengajaran dalam PDP. Okey. Dan yang terakhir adalah institusionalisasi. Jadi benda ni merupakan proses penerimaan atau menerima dan mengekalkan bahan pembelajaran. Di slide yang seterusnya kita tengok kepada tajuk domain pengurusan. Okey. Pertamanya kita perlu tengok pada konsepnya terlebih dahulu, iaitu
Bidang yang bertanggungjawab membuat perancangan, penyusunan, penyelarasan dan penyeliaan bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran PDP itu dilaksanakan dengan sistematik. Di slide sekarang ini masih lagi dalam tajuk domain pengurusan, iaitu pecahan kepada domain pengurusan yang terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama adalah pengurusan projek, yang kedua adalah pengurusan sumber dan yang ketiga adalah pengurusan maklumat. Pengurusan projek ni adalah perancangan atau pemantauan dan pengawalan projek reka bentuk dan pindahan bahan PDP. Yang pengurusan sumber pula adalah perancangan, pemantauan dan pengawalan perkhidmatan sumber dan media lain. Dan yang terakhir adalah pengurusan maklumat. Pengurusan maklumat ni merupakan perancangan atau pemantauan dan pengawalan pengumpulan, pemindahan dan proses maklumat kepada pelajar. Dia lebih kurang hampir sama tapi berbeza. Sekarang kita tengok kepada domain yang terakhir, iaitu domain penilaian. Domain penilaian ni membawa masuk kepada proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan proses PDP dan program pendidikan. Jadi, domain penilaian ni dia terpecah kepada 4 bahagian, iaitu menganalisis masalah, yang kedua adalah ukuran rujukan kriteria, yang ketiga adalah kajian dan keempat adalah penilaian formatif dan sumatif. Jadi, kita tengok kepada 4 bahagian kecil ni. Pertama adalah analisis masalah. Okey, menganalisis masalah ni kita seperti mengkaji punca masalah bagi mencari jalan penyelesaian lah. Macam tu. Jadi yang kedua adalah ukuran rujukan kriteria. Ia bermaksud seperti kita membuat pertimbangan untuk menentukan mana baik dan mana buruk. Okey. Jadi yang ketiga adalah kajian. Kajian ni seperti biasalah, kita membuat kajian berdasarkan data dan maklumat. Dan yang terakhir adalah penilaian formatif dan sumatif. Okey, penilaian formatif ni dia merupakan prosedur ataupun julat penilaian rasmi ataupun tidak rasmi dalam proses PDP untuk meningkatkan pencapaian murid. Dan penilaian sumatif ni pula adalah merujuk kepada penilaian pembelajaran dan peningkatan pembangunan pelajar pada suatu masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Azman. Terima kasih kepada rakan pembentang. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini dengan menerangkan peranan teknologi dalam PDP. Antara peranan teknologi dalam PDP ialah teknologi dapat membantu dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana melalui cara ini, guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan pengajaran dengan lebih baik sebelum sesi kelas bermula supaya guru-guru dapat menyampaikan ilmu kepada pelajar secara berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Hal ini kerana tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru mereka. Melalui penggunaan ICT, murid-murid dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan melalui penggunaan audio, video dan visual hasil daripada penggunaan peralatan ICT tersebut. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula contoh-contoh peranan teknologi dalam pendidikan. Melalui penggunaan alat teknologi seperti PowerPoint, grafik, audio, video dan sebagainya, murid-murid akan lebih memahami setiap apa yang diajar kerana mereka akan diberi gambaran dan persembahan dalam bentuk visual. Seterusnya, teknik penyampaian ilmu melalui persembahan visual atau peta minda lebih mudah untuk difahami oleh murid-murid berbanding proses pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan. Melalui cara ini, setiap masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh murid-murid kepada guru kerana mereka lebih mudah untuk bertindak balas terhadap sistem yang diajar melalui penggunaan teknologi ICT. Peranan teknologi dalam PDP yang seterusnya ialah mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebenarnya, sesi pengajaran dan pembelajaran ini bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja. Bahkan, teknologi pendidikan juga dapat meningkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Melalui penggunaan alat ICT seperti alat bantu mengajar, guru juga dapat menerangkan kepada pelajar dengan lebih terperinci serta mendalam mengenai sesuatu subjek.
Sebagai contoh, penggunaan internet sebagai alat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai dunia pendidikan. Seterusnya, kemahiran menggunakan internet membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisien tanpa perlu menunggu masa yang lama. Seterusnya, dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Melalui cara ini, kualiti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan kerana murid-murid terus dapat mengakses maklumat-maklumat dalam sistem teknologi seperti kemudahan internet. Seterusnya, teknologi juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Melalui penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti komputer, LCD, CD, pendrive, hardware, software, internet dan sebagainya. Semua benda yang berkenaan dengan ICT mempunyai pelbagai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Hal ini kerana melalui penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, guru dan pelajar akan lebih menguasai teknologi-teknologi terkini yang dapat membantu dalam memahami setiap subjek yang dipelajari serta menyimpan, memproses dan merekod setiap maklumat yang diperolehi. Seterusnya, slide ini pula merupakan sambungan kepada slide yang sebelumnya, iaitu meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Kemahiran dalam menggunakan ICT ini mampu memberi nilai tambah kepada guru agar dapat menggunakannya untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar agar ianya mudah untuk difahami. Di samping itu, guru juga dapat menambahkan pengetahuan mengenai sistem ICT melalui pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan proses pengajaran tersebut. Hal ini kerana semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru dan pelajar akan saling berinteraksi antara satu sama lain tentang apa yang dipelajari serta bertukar pendapat masing-masing mengenai keberkesanan menggunakan sistem ICT ini di samping memberi cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti penyampaian. Melalui cara ini, guru dan pelajar akan berusaha dengan lebih gigih lagi dalam menambahkan pengetahuan mengenai teknologi ICT ini. Seterusnya, mari kita lihat apakah pula kepentingan teknologi pendidikan dalam PDP. Kepentingan teknologi pendidikan ini terbahagi kepada dua, iaitu kepentingan kepada guru dan juga kepentingan kepada pelajar. Baiklah, kita mulakan dengan kepentingan kepada guru. Guru akan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti pendekatan pembelajaran, strategi dan penggunaan bahan bantu mengajar. Contohnya project-based learning, aktiviti melibatkan penggunaan multimedia, video interaktif, bahan internet dan bahan media yang lain. Keberkesanan hasil dan objektif pengajaran dan pembelajaran juga dapat berlaku dengan terancang. Selain itu, penjimatan masa dan tenaga guru di mana pengajaran guru menjadi sistematik dan teratur dengan bantuan teknologi pendidikan dengan menggunakan internet, bahan persembahan multimedia dan perisian yang sesuai. Antara kepentingan teknologi pendidikan kepada murid pula ialah melalui penggunaan teknologi ICT, para pelajar akan berasa seronok untuk belajar. Keseronokan ini akan memberi motivasi kepada murid di sekolah untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Inovasi dalam teknologi pendidikan akan merangsang murid untuk belajar dengan lebih baik. Seterusnya, murid juga akan lebih jelas tentang sesuatu konsep yang disampaikan oleh guru mereka kerana penggunaan media yang lebih jelas akan memudahkan pemahaman murid tentang sesuatu konsep. Sesuatu penerangan secara menyeluruh dapat diberikan melalui media seperti video, televisyen dan internet. Selain itu, murid dapat memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman melalui teknologi pendidikan. Penerokaan terhadap sesuatu topik pula dapat dilihat melalui internet atau penggunaan video interaktif yang dapat memberi pengalaman baru. Sebagai contoh, musim salji dan kejadian gunung berapi di luar negara dapat dilihat melalui video kepada murid. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Pihak kami ingin memohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Kami berharap agar rakan-rakan dapat memahami
dengan lebih jelas tentang topik hari ini, iaitu pembelajaran dan teknologi pendidikan. Jika terdapat sebarang persoalan, kami sedia untuk menjawab persoalan-persoalan daripada rakan-rakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.